Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 主内蒙爱的弟兄姊妹们平安。 Hari ini kita boleh bersama-sama ada di rumah Tuhan 今天我们一起在神的家中， dan kita sudah sama-sama menyaksikan sebuah gambaran drama yang diberikan kepada saudara pada malam hari ini. 我们刚才已经见证了一个音乐剧， Dan itu satu hal yang mungkin bisa saja satu saat menjadi bagian kita. 那将来可能会成为我们生命当中的一部分。 Karena itu kita akan sama-sama merenungkan tema spreading love and joy. 今天我们要一起来思想一个题目：播撒爱与喜乐。 Mari kita membaca 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. 我们一起来诵读约翰一书4章9到11节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, nanti juga akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Demikianlah firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. 约翰一书第4章9到11节，神差他的独生子来到世间，使我们借着他得生。神爱我们的心在此就显明了，不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。 Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. 读经到此， Saudara, satu pertanyaan ingin saya ajukan kepada saudara. 有一个问题要给每一个人： Sejauh manakah saudara bisa merasa seseorang itu sedemikian mengasihi saudara? 你如何知道一个人爱你有多深呢？ Seringkali saudara kita melihat bahwa seberapa besar pengorbanan seseorang terhadap kita, itu yang akan membuat kita itu merasakan orang itu mengasihi kita atau tidak. 那一个人爱我们与否，我们常常根据他付出来做判断。 Gambarannya seperti ini. 那比如， Ada seorang yang mendapatkan sebuah kado Natal. 那有一个人得到圣诞的礼物， Kado itu dari 2 orang temannya. 那他2个不同的朋友给了他。 Teman yang pertama memberi kado sebuah beruang, tapi nggak ada uangnya. 那一个人给了他一个泰迪熊， Maksud saya boneka beruang, bukan beruang sungguhan. 那是一个泰迪熊的玩偶，不是真的一头熊。 Teman yang kedua itu memberikan dia sebuah mobil listrik yang terbaru. 另外一个朋友给了他最新出来的电动汽车。 Pertanyaan saya, kira-kira saudara, apa yang dirasakan oleh orang ini? 那我的问题就是，这个人他内心的感受如何？ Pasti saudara dia merasa teman yang memberi dia mobil yang terbaru itulah yang lebih mengasihi dia daripada temannya yang cuma kasih boneka. 他一定认为送给他新款电动汽车的，比送给他泰迪熊的那个朋友更爱他。 Pasti dia merasa teman yang memberi mobil itu adalah teman yang sangat baik. 他一定会认为给他电动汽车的这个朋友是非常好的朋友， Ia merasa orang ini sangat mengasihi dia. 那么的爱他， Sampai rela keluarkan uang yang begitu banyak demi sebuah hadiah bagi dia. 为了给他一个礼物花巨资。 Saudara, seberapa besar pengorbanan seseorang terhadap kita menentukan level
kita merasa dikasihi oleh orang itu atau tidak. 一个人对我们的付出有多少，代表他对我们的爱有多深。 Namun ceritanya berlanjut, saudara. 但是故事继续进行下去， Beberapa tahun kemudian orang ini mengalami sakit gagal ginjal. 有一天他的肾脏出了问题， Sudah tidak bisa diobati lagi kecuali harus ditransplantasi. 已经无药可治，必须要做肾脏移植。 Dia merasa sudah tidak berdaya. 他觉得自己没有任何的力气， Karena ternyata begitu susah mencari ginjal yang cocok untuk dia. 因为肾脏移植配对是如此的艰辛。 Dalam keadaan yang sudah hampir mati itu, saudara. 在快濒临死亡的时候， Tiba-tiba ada seorang teman yang ginjalnya cocok dengan dia. 那一位朋友的肾脏和他配对成功， Dan setelah diperiksa ternyata bisa ditransplantasikan ke tubuhnya. 经过各项的检查，证明朋友的肾脏可以移植给他。 Apalagi saudara teman ini bersedia memberikan salah satu ginjalnya 然后 bagi dia. 他的这个朋友也愿意为他献出一个肾脏。 Akhirnya dia pulih kembali menjadi sehat dengan ginjal yang baru. 他拥有了一个新的肾脏，然后他拥有了健康。 Kira-kira saudara apa yang dirasakan oleh orang ini? 大家觉得他如何的感受呢？ Pasti dia merasa teman yang sudah berkorban memberikan salah satu ginjalnya itu adalah seorang yang sangat mengasihi dia. 他一定会认为给他捐肾脏的这个朋友是最爱他的朋友。 Mungkin sekarang dia merasa teman yang ini jauh lebih baik daripada teman yang memberi dia sebuah mobil. 他会觉得这个朋友比给他新款电动汽车的朋友更加的爱他。 Mengapa demikian? 为什么会这样呢？ Karena ketika dia menerima pemberian ginjal itu, 因为当他接受肾脏移植的时候， ini juga bukan sekedar masalah dia senang atau enggak, 那不是他喜欢还是不喜欢， tetapi menyangkut hidup dan matinya. 是关于生与死的问题。 Orang ini sudah berkorban bagi dia supaya dia bisa hidup. 为了他能够生他的朋友如此的付出， Dan dia merasakan betapa ini teman yang baik. 所以他感受到这个朋友真的是太好了。 Oh saudara, seberapa besar pengorbanan yang diberikan oleh seseorang kepada kita itu menentukan tingkat kita itu merasa dikasihi oleh orang itu atau tidak. 弟兄姊妹们，一个人对我们的付出有多深，就决定了我们认为他对我们的爱有多深。 Ketika kita itu berbicara tentang kasih Allah, 当我们在谈到神对我们的爱时， pertanyaannya adalah sejauh mana kita itu merasa dikasihi Allah. 那我们有如何感受到上帝对我们的爱呢？ Yohanes itu menunjukkan bagaimana Allah itu mengasihi kita. 那约翰告诉我们，神爱我们。 Dan ini ditunjukkan dengan Allah itu yang mengutus anaknya bagi kita. 他把独生爱子差到世上，为了我们。 Bagaimana kita merasa bahwa pemberian anaknya yang tunggal itu sebagai wujud kasih Allah yang besar. 神的独生爱子赐给我们，彰显了神对我们如此伟大的爱。 Atau mungkin kita berpikir, Tuhan gak usah kasih Yesus lah. 或者我们觉得上帝，你不用把耶稣给我们了， Kasih sehat saja sudah cukup. 给我们健康已经足够了， Kasih kaya saja sudah cukup. 给财富足够了， Sudah Tuhan, kasih pinter saja sudah cukup. 让我们更聪明智慧已经就够了。 Tetapi masalahnya saudara bahwa kehidupan kita itu tidak hanya kehidupan di dunia ini saja. 可是这所有的一切只是在世生活罢了。 Ini berkaitan dengan hidup dan matinya kita.
这关乎我们的生还是死。 Di dalam teks yang kita baca, 我们刚才诵读的经文， kita melihat bahwa pemberian anak, 上帝把独生子赐给我们， pengutusan Kristus ke tengah-tengah dunia, 耶稣临到世上， itu dikaitkan dengan supaya kita hidup. 关乎到我们得救， Itu dikaitkan dengan sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. 作为罪的赎罪祭。 Saudara, urusan yang ada sekarang adalah urusan hidup atau mati. 所以现在是生与死的抉择。 Mengapa demikian? 为什么会这样呢？ Sebab pada dasarnya kita ini, saudara, adalah seorang pendosa. 因为我们是一群罪人， Bahkan saudara kita juga memiliki kecenderungan sebagai seorang pendosa. 作为罪人，我们喜欢犯罪。 Bahkan ketika kita berpikir saya tidak berdosa, itu kita sudah berdosa. 那如果我们想着我们不会犯罪，那我们已经犯罪了。 Kenapa, saudara? 为什么会这样呢？ Sebagai ciptaan kita itu tidak berpikir untuk kita itu bisa memuliakan akan pencipta kita. 作为受造物，我们没有想着办法去荣耀我们的创 Sehingga 造主， kita itu, saudara, ditetapkan mendapatkan murka Allah. 所以我们该得的是上帝的正路。 Oh, saya tahu, saudara, gambaran Allah yang murka itu sesuatu yang tidak kita sukai. 那上帝的正路不是我们所喜欢的。 Kita suka gambaran Allah yang mengasihi kita. 我们喜欢上帝对我们的爱， Kita suka gambaran Allah yang memberkati kita. 我们喜欢上帝赐福给我们， Kita suka dengan Allah yang menyembuhkan kita. 我们喜欢上帝医治我们， Ya, kita suka dengan Allah yang terus-menerus sebagai Allah yang memelihara kita. 我们喜欢上帝持续不断的看顾保守我们。 Tentu, saudara, semuanya itu tidak salah. 当然，所有的这一切都没有错， Tetapi kita juga perlu tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang akan menghakimi kita dengan adil. 但是千万不要忘记，公义的神会按照他的公正来审判我们每 Dan 一个人。 dosa itu, saudara, tidak mendapatkan tempat di dalam kesucian Allah. 那有罪的人不能进圣洁的圣所， Sehingga mereka yang berdosa itu layak mendapatkan murka dan penghukuman Allah. 罪人该得的是上帝的正路和刑罚。 Pertanyaannya adalah apakah kita bisa melepaskan diri dari murka itu dengan membayar dengan perbuatan-perbuatan kita. 如果以所有的好行为，我们能够付清所有的罪债吗？ Dan saya harus berkata tidak. 我必须告诉大家，不能。 Gambarannya seperti ini, saudara. 那这样的一幅图画呈现给大 Ketika 家。 ada seseorang yang bersalah 当一个人做错了事情， dan dia itu sudah divonis dengan hukuman mati. 已经被判死刑， Dia coba banding sampai tingkat pengadilan yang paling tinggi, tapi tetap vonisnya hukum mati. 他几次的上诉之后，最终的裁决依然是死刑。 Pertanyaannya, dapatkah dia melepaskan diri dari hukuman mati itu dengan perbuatan-perbuatan baiknya? 问题是，他如何能够以自己的好行为来免去死刑？ Pasti tidak. 当然不可能。 Oh, saudara, sekalipun mungkin selama di penjara dia itu rajin bangun pagi. 那即便在监狱里，他每天早起， Tidak lupa gosok gigi. 他每天刷牙， Mandi sehari 3 kali. 每天3次洗澡。 Tidak hanya itu, saudara. 不单单这一切， Dia juga rajin kerja bakti. 他也做清洁卫生， Bahkan kerja baktinya lebih sungguh-sungguh dari temannya. 他比其他的狱友更加真心的做各样的事情。 Apakah perbuatan dia di penjara seperti itu bisa menghapuskan hukuman mati dia? 他在监狱里所做的这些，能够让他免于死刑吗？
Ternyata tidak. 不能。 Kalaupun dia punya sisa harta, 那如果他还有， sisa harta itu diberikan kepada panti asuhan. 还有很多的财富给这些孤儿院， Tetapi itu pun saudara tidak bisa menggantikan vonis yang sudah dia terima. 这些依然不能让他免于死刑。 Apa yang dia butuhkan saudara? 那他需要的是什么？ Dia butuh belas kasihan. 他需要的是怜悯， Dia butuh anugerah pengampunan dari presiden. 他需要总统的赦免， Untuk bisa melepaskan dia. 这样他才可以免于死刑。 Saudara, vonis yang dijatuhkan oleh Allah sama. 那上帝赐下的这个刑法是一样的。 Dan akumulasi perbuatan baik yang kita lakukan selama hidup tidak bisa menjadi satu tiket kita untuk masuk kerajaan surga. 一生所做的所有好行为，得不到一张去天国的机 Tetapi 票。 ada kabar baiknya. 但是有一个好消息赐给我们每一个人， Ketika kita itu tidak bisa lepas dari hukuman ini. 我们可以免于罪的刑罚。 Ketika kita tidak bisa mengasihi dia. 当我们还不爱他的时候， Bahkan setelah kita hidup di dalam dia, kita juga masih bergumul di dalam dosa-dosa kita. 那即便我们认识他，我们依然在最中挣扎。 Tetapi puji Tuhan, 但 saudara. 是感谢主， Allah itu mengutus anaknya. 上帝差他的爱子降 Supaya 世， saudara dan saya itu beroleh hidup. 让我们每一个人可以得永生， Supaya saudara dan saya itu beroleh perdamaian dengan Allah. 我们罪得赦免，与神相合， Dan kita dibebaskan dari penghukuman itu. 我们免于神的正路和刑罚。 Ketika kita itu tidak bisa mengasihi Allah. 当我们还不爱神的时候， Allah itu dikatakan berinisiatif mengasihi 他 kita. 已经主动的先爱了我们， Allah itu datang tanpa diminta. 没有任何人要求他主动来了， Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi 不是 kita. 我们爱神，是神先爱了我们。 Bahkan ia itu siap membayar harganya. 他愿意为爱我们付出代价。 Dengan cara apa saudara? 那如何来爱我们呢？ Dia mengutus anaknya 让他的爱子降世， untuk menjadi korban bagi saudara dan saya. 成为你我的赎罪祭， Yang mendamaikan kita. 使我们与他相合。 Murka Allah itu dihapuskan. 神的正路被除去， Tuhan adalah penggerak pertama. 上帝主动示爱， Dia yang mengupayakan rekonsiliasi itu 他 terjadi. 主动来与我们修好。 Sekalipun harus menanggung seluruh biayanya. 他即便要付上所有的代价， Anak Allah itu datang menjadi manusia. 神的爱子降世为人， Menjadi hina. 成为羞辱， Sampai akhirnya ia disalibkan. 最后死在十字架上， Menanggung penghakiman Allah. 担当了上帝给予我们的刑罚， Menanggung murka Allah yang pantas kita terima. 为我们承担了上帝的正路。 Dan kuasa dosa dan kuasa maut itu dikalahkan. 罪的刑法已经被打败了， Karena itu Paulus katakan engkau sudah ditebus bukan dengan emas atau perak. 使徒保罗说：“我们不是以金或者银赎回来的， Tetapi dengan darah yang mahal itu. 而是基督的宝血作为赎价。” Di titik inilah saudara kita itu bisa memahami kasih Allah yang besar. 在这个时刻，我们才能明白上帝如此伟大的爱。 Karena itu Yohanes 3 ayat 16 menjelaskan kepada kita. 在约翰福音的3章16节告诉我们， Bahwa begitu besar kasih Allah itu. 神爱世人， Dan dia itu kemudian mengaruniakan anaknya yang tunggal itu.
所以将他的独生子赐给他们， supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 让凡信他的不至灭亡，反得永生。 Saudara, ayat ini menunjukkan kepada kita betapa besar kasih Allah itu. 这一节经文告诉我们，上帝对我们如此伟大的爱。 Ayat ini juga menunjukkan dengan cara apa Allah itu menyatakan kasih-Nya kepada 也告诉 kita. 我们，上帝以何种的方法来彰显他的爱。 Tetapi tidak hanya itu. 但不单单只是这样， Ayat ini menunjukkan bagaimana kita itu bisa menerima kasih Allah 也 itu. 告诉我们要怎样能够接受神赐给我们的 Kita 爱。 diselamatkan dengan menerima Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 接受耶稣基督作为我们的主和救主，我们被拯救。 Disitulah saudara, kita itu dijadikan anak-anak Allah. 这样，我们成为了上帝的儿女。 Itulah anugerah. 这些都是恩典。 Tetapi saudara, saya tahu manusia itu kadang sulit menerima anugerah. 但是我知道人很难去领受恩典。 Manusia itu lebih suka saya bayar, maka saya dapat. 那人喜欢的是我有付出，所以我有得着。 Menerima sesuatu gratis itu kadang tidak disukai. 如果免费得到东西的话，有时候不愿意。 Tetapi saudara, Allah tahu saudara tidak akan pernah bisa membayar untuk menghindari dari murka Allah. 但是我们不能以任何的财富去支付，以免于上帝的正路。 Maka dia yang membayarnya untuk saudara dan saya. 因此，上帝为你和我付了罪的代价。 Saudara, itulah kebesaran kasih Allah yang dinyatakan pada saat Natal. 这是上帝在圣诞向我们彰显他伟大的 Bahwa 爱。 Allah memberikan anaknya yang tunggal. 上帝把独生爱子赐给了我们， Menjadi pendamaian bagi saudara dan saya dengan dia. 成为我们与上帝之间的赎罪祭。 Dan bagi mereka yang sudah menerima kasih itu, saudara. 对于已经接受这份爱的弟兄姊妹们， Ayat 11 itu menyatakan kepada kita. 第11节告诉我们， Kita itu dipanggil untuk mengasihi. 我们被呼召去爱， Karena Allah begitu mengasihi kita, 因为上帝如此的爱我们， kita harusnya dikatakan memberi tanggapan yang sama dengan mengasihi orang-orang lain. 我们要以爱人作为对神爱的回应， Mengasihi saudara-saudara kita. 爱身边的弟兄姊妹。 Kristus itu saudara menawarkan kasih tanpa syarat melalui pengorbanannya. 借着基督的牺牲，无条件的把上帝的爱 Dan 给予 orang 了我们。 percaya diajak untuk mengasihi saudaranya tanpa syarat. 我们每一个已经接受他的人，应该无条件的去爱身边的每一个 Kalau 人。 Allah itu begitu peduli dengan kita, 上帝如此的在乎我们， kita dipanggil juga untuk peduli dengan saudara-saudara 我们 kita. 被呼召去关顾我们身边的弟兄姊妹。 Melalui apa, saudara? 透过什么呢？ Melalui upaya kita untuk menolong saudara-saudara kita di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah dunia yang tidak mudah ini. 我们帮助他们在这不容易的世界当中， Tetapi juga menolong mereka, mempersiapkan untuk hidup mereka yang akan datang itu. 也帮助他们预备迎接将要来的永生。 Menolong mereka untuk menjalani kehidupan yang tidak mudah di dunia. 帮助他们在世不易的人生道路， Tetapi juga berupaya menolong mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi kekekalan itu.
也帮助他们预备好心，迎接要来的 Dan 永恒 mereka 生 yang 命。 merasakan kasih Allah itu saudara tidak bisa berdiam diri. 当他们感受到上帝的爱，他们不会默然无声。 Jikalau saudara kita tahu yang jalan yang benar. 如果我们已经知道正确的道路， Masa hati kita itu rela melihat orang yang kita kasih berjalan pada jalan yang salah. 我们还愿意看到有人跌倒在歧途当中吗？ Kalau kita tahu bahwa kita itu sedang berjalan bersama-sama menuju ke tempat yang indah itu. 如果我们知道我们现在去的是神赐的美地， Bagaimana mungkin kita bisa berdiam diri ada saudara yang kita kasihi itu kemudian berjalan pada jalan menuju kebinasaan. 怎么可能看着我们的亲朋好友迈向死荫之地？ Oh saudara, ada satu kerinduan yang mungkin mereka itu tidak pernah bayangkan. 这也许是他们从来没有想到过的。 Sesungguhnya itu ada di dalam hati mereka. 实际上，在他们的内心当中有。 Saya menjumpai ini beberapa kali saudara. 我碰到过好几次。 Satu saat kira-kira pertengahan tahun kemarin saya melayani di satu tempat. 在大概是年中的时候，我在一个地方服侍。 Setelah kebaktian ada seorang ibu yang berusia kira-kira 60 tahun lebih. 在崇拜结束之后，大概一个60多岁的人来找我。 Dia berkenalan dengan saya dan menceritakan pelayanan-pelayanan yang pernah dia lakukan. 他告诉我他曾经做过的各项服饰。 Sekarang dia sudah pensiun dan tinggal di kota ini. 他现在已经退休，住在那个城市。 Tapi ada satu hal yang menarik perhatian saya. 但是有一件事吸引了我的注意力。 Ibu ini tahu saya dari saat Seminari Alkitab Asia Tenggara yang di Malang. 这位女士她知道我是东南亚圣道神学院来的， Dan dia berkata kepada saya, 她就告诉我， saya itu Pak, tidak pernah bisa lupa dengan saat. 她说我不会忘记圣道神学院。 Saya tanya, kenapa Bu? 我就问她为什么呢？ Dia katakan, karena saya bertobat dan menerima Kristus di youth camp saat. 因为我在圣道神学院的青年营会当中 Saya 悔改信主， jadi penasaran. 我就很好奇， Itu camp tahun berapa Bu? Ya. 我就问她大概是在哪一年发生的事情。 Dan dia katakan, saya lupa. 她说我也忘了， Tapi kira-kira tahun 80-an. 大概是几十年前的事情。 Tetapi satu hal yang saya lihat apa saudara? 但是有一件事我看到， Dia mungkin lupa tanggalnya. 她可能已经忘记了， Tetapi dia tidak pernah lupa momen dia menerima Kristus itu. 但是她从来没有忘记她接受耶稣的那一刻。 Sebab apa saudara? 为什么呢？ Sebab pertemuan dia dengan Kristus itulah yang mengubah hidupnya. 因为与主相会，他的生命得到了 Keselamatan 更 yang dia 新。 terima itulah yang menjadikan dia sebagai orang yang berada di dalam pelayanan sampai saat ini. 因为他所得到的救恩陪同他在他所有的服饰当中 Saudara, 走到 itulah 如今。 sukacita ketika orang itu merasakan Kristus itu hadir di dalam hidupnya. 那我们非常的喜乐，看到有基督在一个人的内心当中。 Awal bulan yang lalu saya ketemu dengan seorang rekan. 在月初的时候，我碰到一位同工， Kami bertemu di dalam sebuah pelayanan untuk para lansia. 我们在这个老年的营会当中， Dan di dalam perbincangan kami lewat WA, 在这个WhatsApp 的这个短信交流当中， dia katakan saya punya kerinduan untuk bisa memenangkan para lansia. 他说我有一个渴慕服侍老人。 Sebab dia katakan, 他说因为 papa mama saya itu mengenal Tuhan pada saat lansia.
我的父母是在他们年老的时候才认识耶稣的。 Bertahun-tahun kami itu berdoa untuk papa dan mama. 他说我多年为父母祷告， Ada dosen saat kunjungi untuk menyampaikan Injil kepada orang tuanya. 有从圣道神学院来的老师为父母传福音， Tetapi orang tua ini tidak mau terima. 但是父母不要接受耶稣， Coba dia mengizinkan anak-anaknya itu datang ke sekolah minggu, saudara. 他们仅仅允许孩子们去主日学。 Maka saudara, ketika orang tua itu semakin lanjut usia, 所以当父母越发年老的时候， anak-anak itu merasakan khawatir tentang keselamatan papa mamanya. 所以孩子们就开始担心父母什么时候能得救， Mereka berdoa dan berharap. 所以他们祷告，他们盼望。 Katanya kami itu sudah merasa putus asa. 他说我们几乎要绝望了。 Tetapi saya percaya doa yang kita naikkan tidak sia-sia. 但是我们相信，我们所献上的祷告不会成为空。 Pada masa tuanya, kedua orang tua dari teman saya itu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru 所 Selamat. 以我这个朋友的父母在年老的时候接受了耶稣作为他们的救主， Dan itu menjadi sukacitanya yang besar. 这成为他内心当中无比大的喜悦。 Saudara, ada banyak cerita yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita itu tidak tahu. 那在我们身边有很多人所经历的，也许我们不知道。 Tetapi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, janganlah kita berdiam diri. 但是作为已经得救的你和我，千万不要静默无声。 Kita yang menerima kasih Allah itu, saudara, dipanggil untuk mengasihi, peduli bagi saudara-saudara kita. 我们已经得到救恩，我们应该要更加的关顾和爱我们身边的人， Berbagianlah saudara di dalam pemberitaan Injil Kristus. 去传讲耶稣救人的福音。 Mungkin saudara tidak bisa berkhotbah, 也许你不会讲道， tetapi mungkin saudara bisa bersaksi tentang keselamatan 但 saudara. 是你可以通过介绍你的得救的见证， Mungkin saudara bisa mengajak orang itu datang ke gereja. 也许你可以邀请他们来教会， Mungkin saudara bisa mendoakan orang itu. 或者你可以为他们祷告。 Mungkin saudara juga bisa mendukung pelayanan-pelayanan penginjilan. 那你也可以在福音的传讲事工当中去奉献和支持。 Bahkan kesaksian hidup saudara dapat bisa membawa orang mengenal siapa Kristus. 你们生活活的见证可以引人归主。 Kebaikan saudara dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan di mana orang bisa berjumpa dengan Kristus. 神使你行出的善，让身边的人得以认识耶稣，归向耶稣。 Saudara, jangan biarkan anugerah yang besar itu kita simpan sendiri. 弟兄姊妹们，不要把上帝给我们的恩典私存在那里， Bagikanlah 分享出去， supaya orang boleh merasakan kasih Allah. 以至于人人可以感受到上帝的 Supaya 爱， orang boleh merasakan sukacita yang besar itu, saudara. 他们可以感受到这无比大的喜乐。 Jangan cuma berdoa untuk anak saudara supaya dia berhasil kerjanya. 不要单单只为自己的儿孙祷告，他们能够事业有成。 Jangan cuma berdoa supaya dia sukses studinya. 不要单单为他们学业有成而祷告， Tapi doakan supaya ia berjumpa dengan Kristus secara pribadi. 要为他们祷告，自己可以亲自与神相会。 Jangan sekedar berdoa untuk papa mamamu supaya sehat. 不要单单为父母的健康祷告， Supaya mereka panjang umur. 以便他们可以长寿。 Tapi mulai doakan supaya mereka juga boleh mengenal dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan 为 Juru 他 Selamat. 们祷告，他们能够接受耶稣作为自己的主
和救主得到永生， Sebab itulah sukacita yang terbesar. 因为这是最大的喜乐。 Dan jadilah Allah Tuhan membagikan kisah ini. 让我们成为上帝的器皿，来播撒爱与喜乐。 Mungkin apa yang saudara lakukan akan menjawab pergumulan hidup orang yang paling dalam itu. 也许你我所做的一切，回答了有很多人内心当中的祷告。 Dan menghadirkan damai sejahtera di dalam hidupnya. 上帝的平安临到他们的生命 Mungkin 当 apa yang 中。 saudara lakukan 也许你所做的一切， itu akan menjadi jawaban doa dari anak-anak yang mungkin mengharapkan pertobatan orang tuanya. 成为那些父母为孩子祷告，这些孩子悔改的回应。 Sebab kasih yang besar itu saudara 因为 harus dibagi. 伟大的爱，你接受了，就要分享出去。 Amin. 阿门。